Contoh bila negara ada dispute dengan China ke dengan Rusia je, kenapa kita tak saman je dia dekat mahkamah antarabangsa? Senang je cakap kan. Sebenarnya nak saman negara ni tak sesenang macam nak saman individu. So kalau kata kita nak saman individu, kita boleh filekan lawyer, mahkamah swasta. Lepas tu mahkamah swasta tu akan jumpa dengan orang yang satu lagi dan semua proses lah pergi mahkamah dan semuanya. Tapi dalam konteks negara ia berbeza. Maksudnya kita tak boleh senang-senang je. Tak puas hati dengan China, see you in court. Russia, see you in court. Tak boleh senang-senang macam tu. Sebab apa? Negara dengan individu adalah dua entiti berbeza. So negara ni, kenapa kita tak boleh nak saman negara sesenang tu sekali? Sebab kita lack of supreme authority. Maksudnya kita tak ada polis antarabangsa yang boleh sesuka hati untuk tarik orang ni pergi mahkamah. Yang kedua, dalam konteks negara kan, Malaysia, Singapura, Indonesia, semua ni dikira sebagai negara berdaulat. Jadi di bawah undang-undang antarabangsa, mereka ni adalah sama rata. Berbeza dengan individu. Kalau kata individu, kita ada individu, kita ada mahkamah dan sistem tu disusun secara vertikal ke atas. Tetapi kalau dalam konteks negara, semua dibina atas horizontal. Semua adalah sama rata. Walaupun sekecil-kecil mana negara atau besar-besar negara, dia tak boleh sesuka hati untuk bawa kes tu ke mahkamah. Macam mana kita nak kata satu tempat tu adalah sebuah negara? Kita boleh tengok Montevideo Convention. Dia ada menyenaraikan apa ciri-ciri negara. So salah satu prosedur macam mana kita nak saman negara, dia perlu bertepatan dengan statut daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun International Court of Justice. So kita boleh rujuk artikel 36(2), dia kata mana-mana pihak ni merujuk pada negara lah yang nak menggunakan prosiding Mahkamah Keadilan Antarabangsa, dia perlulah mendapat keizinan, maksudnya mendapat konsen dua-dua buah negara untuk pergi ke sana. Kalau kata Malaysia nak saman China, jadi kalau kita nak saman China, kita kena dapat konsen daripada China untuk sama-sama bawa kes tu ke Mahkamah Antarabangsa. Kalau Malaysia nak bawa kes tu secara sepihak saja, mungkin keputusan mahkamah tu boleh berpihak pada Malaysia, tapi keputusan tu takkan ikat China untuk ikut sekali. Katakan dua-dua pihak tadi bersetuju untuk bawa kes ni ke Mahkamah Antarabangsa mengikut artikel 36(2). Jadi mengikut artikel 60, keputusan mahkamah yang dibuat ke atas dua negara tadi tu adalah muktamad dan tak boleh dirayu. Macam mahkamah negara, kita tak puas hati kat mahkamah tinggi, kita boleh buat rayuan ke mahkamah rayuan, betul. Tapi dalam konteks negara, dalam Mahkamah Keadilan Antarabangsa tak boleh buat rayuan. Seterusnya, kalau kita tengok artikel 61, mana-mana kes yang telah dibicarakan dalam tempoh 10 tahun, kes tu boleh disemak semula sekiranya ada bukti-bukti baru yang boleh membuktikan keputusan tadi tu sebenarnya lain. Mungkin ada bukti-bukti yang sebelum ni pihak hakim terlepas pandang, ataupun bukti ni negara tak jumpa lagi waktu tu. Tapi janji dalam tempoh 10 tahun. Apa akan jadi kepada negara yang kita katakan secara mudahnya kalah dalam prosiding dekat Mahkamah Antarabangsa kan? Bergantung pada isu yang didisputekan dibawa dekat Mahkamah Antarabangsa. Contoh, kita boleh tengok kes Pulau Batu Putih. Malaysia dengan Singapura bawa kes tu ke Mahkamah Antarabangsa. Jadi lepas prosiding, mahkamah tentukan Pulau Batu Putih tu adalah milik Singapura. Jadi Malaysia terlepas lah Pulau Batu Putih tu. Macam tu lah.